Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak bercerita tentang 3 kisah di mana kisah lelaki yang kahwin dengan seorang perempuan yang diingat tu adalah perempuan tulen. Tak, itu adalah perempuan jelmaan. Tonton video Abang daripada mula sampai habis. Kes yang pertama berlaku dekat Uganda pada Disember 2019. Ada seorang imam muda namanya Sheikh Muhammad Mutumba telah dinikahkan dengan seorang wanita secara ta'aruf. Ta'aruf ni adalah satu perkahwinan yang diatur di mana kedua pasangan ni tak pernah berjumpa satu sama lain. Jadi diorang disatukan berdasarkan pandangan orang lain ataupun ahli masyarakat. Disebabkan lelaki ini adalah seorang imam, dia telah dijodohkan dengan seorang perempuan pilihan masyarakat. Isterinya bernama Suwabul Nabukera. Jadi lepas berkahwin, dia sukalah si imam muda ni kan dapat bini. Malam pertama dia pun nak buatlah hubungan intim dengan bini dia, tapi bini dia tolak. Bini dia tak nak tanggalkan baju. Malam kedua dia tanya lagi bini dia, kita ni dah kahwin, tak ada berhubungan suami isteri ke? Tapi tetap bini dia tolak, tak nak tanggalkan baju. Malam ketiga pun sama, malam keempat pun sama, dah sampai malam kelima kes yang sama berlaku. Benda ni berlarutan selama 2 minggu, lama tak lama. Alasan diberikan oleh isteri adalah datang bulan. Tembelang si isteri ni pecah apabila ada sekumpulan polis datang ke rumah imam muda dan menangkap si isteri. Kerana dipercayai si isteri telah melakukan rompakan terhadap jiran sebelah dengan mencuri TV dan juga beberapa helai pakaian. Pada waktu tu terbongkarlah kisah si isteri. Sebenarnya dia bukan perempuan, dia adalah lelaki tulen, bukan lelaki transgender yang dah potong anunya. Tak, memang anunya masih ada lagi. Dan nama sebenar isterinya adalah Richard. Rupanya dia menyamar sebagai perempuan semata-mata untuk melakukan rompakan di kawasan sekitar. Dan pada yang sama dia nak keruk duit si imam muda ni. Bila si imam muda dia tahu bini dia sebenarnya seorang lelaki, betapa hancurnya hatinya sampai dia tak boleh fokus nak jadi imam di masjid yang ditugaskan. Korang mesti pelik kan kenapa dia tak sedar, lepas tu kawan-kawan jiran tetangga semua tak sedar yang tu lelaki. Sebenarnya si Richard ni dia ada satu kelebihan, iaitu dia boleh menukarkan suara dia jadi suara perempuan. Dan juga dia mempunyai kebolehan untuk berlakon, bergerak seperti seorang perempuan, berjalan, makan. Sebab itu tak ada siapa perasan. Bila dia minta buka baju, dia menolak mentah-mentah. Kantoi lah kalau buka baju, tengok tiba-tiba masih ada lagi dia punya batang timun tu. Kisah yang kedua berlaku dekat Jakarta, Indonesia. Ada seorang lelaki namanya Moh, umurnya 31 tahun. Dia berkenalan dengan seorang perempuan namanya Mita dekat Facebook. Lepas diorang berkenalan, diorang pun berjumpa-jumpalah, berdating-dating lah. Selepas beberapa kali dating, si Moh ni bawa lah Mita ni jumpa mak ayah dia. Mak ayah dia pun restu. Jadi satu hari si Moh dengan mak bapaknya dengan ahli keluarganya datang ke rumah Mita untuk meminang si Mita. Tanpa berbolak-balik, keluarga Mita dan juga Mita terima lamaran Moh dengan hati yang terbuka. Jadi dinikahkanlah Mita dengan Moh dengan wang hantaran sebanyak RM6,000 Malaysia bersamaan 20 bilion rupiah. Pada 2 Jun tahun yang sama, akhirnya mereka pun berkahwin. Semua orang tak perasan sebenarnya Mita ni adalah lelaki. Pada malam pertama, Moh ajaklah melakukan hubungan suami isteri, tapi Mita menolak. Hari kedua dengan hari ketiga pun berlaku benda yang sama. Disebabkan terlalu kecewa, Moh menyiasat latar belakang isterinya dan akhirnya dia tahu sebenarnya isterinya adalah seorang lelaki. Selepas Mita tahu identitinya dah terbongkar, dia pun melarikan diri dan Moh telah menceraikannya serta-merta. Kecewa lah kan bini lelaki. Dan Moh telah membuat laporan polis dengan mengatakan Mita sebenarnya menipunya. Dan Mita telah berjaya ditangkap dan nama sebenar Mita adalah Mas Adi. Dan kes ni sebenarnya berlaku dekat Lombok Barat. Bukanlah Jakarta yang macam abang cakap mula-mula tadi. Kes ketiga melibatkan seorang wanita ataupun wanita jadian yang berasal daripada Indonesia juga.
Si wanita ni telah berpindah ke Belanda dan akhirnya berkenalan dengan seorang lelaki. Lelaki ini berumur 44 tahun dan sebelum berkahwin dengan si perempuan jadian ni, si lelaki ni telah pun berkahwin dan mempunyai 2 orang anak tetapi bercerai. Si lelaki Belanda ni terpikat dengan perempuan jadian daripada Indonesia ni sebab dia tengok perempuan ni sangat cantik dan lemah lembut dan boleh menjaga 2 orang anaknya. Tapi kejadian ni terbongkar apabila pada suatu hari barulah si suami perasan isterinya mempunyai bulu di kawasan lutut. Benda ni dia perasan pada tahun 2012 selepas 19 tahun kahwin. Selama 19 tahun ni dia tak pernah tengok lutut bini dia. Dan lepas 19 tahun kahwin baru dia perasan dekat lutut bini dia ada bulu. Dia pun pelik lah, sebenarnya perempuan tak ada bulu dekat lutut, lelaki je yang ada. Dia pun melakukan beberapa sesi siasatan dan dia mendapati isterinya selalu upload gambar-gambar seksi dekat media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Setelah mengumpul beberapa bukti dan akhirnya dia bertanya kepada isterinya siapakah isteri yang sebenar. Disebabkan terlalu lama menyimpan rahsia, akhirnya si isteri memberitahu sebenarnya dirinya adalah seorang transgender, iaitu lelaki yang telah diubah kelaminnya menjadi perempuan. Sebab itu, sewaktu si suami melakukan hubungan intim bersama isteri jadiannya, dia tidak notis apa-apa yang pelik. Mungkin sebab pembedahan yang dilakukan untuk mengubah jantina kelamin tu begitulah hebat sampai si suami tak perasan itu adalah kelamin palsu. Akhirnya mereka berdua telah bercerai dan si suami berasa begitu dahsyat ditipu selama hampir 20 tahun. Untuk kes yang keempat sebenarnya abang cuba cari. Abang pernah terbaca berlaku dekat Malaysia, dekat Nilai, seorang pensyarah universiti berkahwin dengan seorang perempuan Thailand. Perempuan tu bertudung dan akhirnya diketahui selepas 2 tahun kalau tak silap, dia baru tahu bini dia sebenarnya adalah transgender. Tapi lepas abang cari dekat internet, dekat Google, abang tak jumpa kes tu. Jadi kalau korang jumpa kes tu, komen dekat bawah, abang nak tahu ceritanya. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi pengetahuan lucu tambahan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.